Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini, hari ulang kaji kita pada halaman 531 hingga 536, dan alhamdulillah pada hari ini tuan-tuan yang berada di mana saja, saya ucapkan terima kasih dan terus kita istiqamah bersama Al-Quran, dan kita bertuah pada hari ini untuk mengulang kaji bersama panel kita pada hari ini Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga bersama dengan Ustaz Tarmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Fadil Ustaz. Alhamdulillah Ustaz ya. Batuk sikit Ustaz. Batuk sikit Ustaz ya. Hopefully okeylah insyaallah. InsyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga pada tuan-tuan yang berada di rumah, terus ceria, gembira dan diberikan kesihatan, diberikan kelancaran untuk kita bersama Al-Quran, dan kita selalu mendoakan ya, mendoakan agar Quran yang menjadi syifa lima fis sudur ini benar-benar memberi kesan penawar kepada hati kita untuk terus kita hidup bahagia bersama pasangan, dalam keluarga, terus sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan sesi kita pada hari ini untuk sama-sama kita mohon Allah berikan ilmu, ajarkan ilmu kepada kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Hari ini kita akan melihat pada halaman 531 hingga 536, bermula daripada surah Ar-Rahman, surah yang amat dekat saya yakin kepada tuan-tuan sekalian, dan hari ini kita mulakan dahulu dengan ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Kemudian kita akan melihat apakah permulaan surah Ar-Rahman ini, agar kita yang suka membacanya, mendengar imam membaca pada waktu solat ataupun solat tahajud kita dapat mengambil intipati daripada ayat ini. Ayat 1 hingga 7 daripada surah Ar-Rahman. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Arif Musa. Bola sedap ni Ustaz. Oh ya. Allah. Striker. Terima kasih. Terima kasih Dr. Subhanallah buat sekian kalinya singgah ke teratak My Quran Time. Kita seluruh keluarga besar My Quran Time sangat berbesar hati dapat terus menimba ilmu daripada Al-Fadhil Doktor. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apa khabar hari ini? Hari Sabtu ni barangkali ada yang Ustaz mengambil kesempatan Ustaz berpuasa kan? Kan? Puasa menjelang hari Arafah kan, subhanallah. Dan juga ibu-ibu, ayah-ayah yang sekarang sedang menunggu detik waktunya untuk berlepas menjadi dhuyufur rahman. Moga-moga Allah SWT permudahkan, dan kita semua yang senantiasa menunggu bila pula turn saya, bila pula turn kita, sama-sama kita panjat doa pada Allah SWT. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, mengerjakan umrah, mengerjakan haji. Amin ya rabbal alamin. Kita mulakan bacaan dengan ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-7 surah Ar-Rahman insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wash
والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Gitulah bacaan daripada surah Ar-Rahman, surah yang ke-55, surah yang amat indah ya. Apabila Allah menyatakan Ar-Rahman dengan nama yang Maha Pemurah, Allamal Quran, mengajarkan Al-Quran, menciptakan manusia, mengajarkan al-bayan untuk kita menjelaskan asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan yang beredar pada orbit dan dihitung pada perhitungan yang tepat. Pada ayat yang ke-6 kita bertemu dengan perkataan wan najmu wasyajaru yasjudan, demi tumbuhan. Tetapi dalam masa yang sama bila kita melihat an-najm ini juga biasanya diterjemahkan bintang, Ustaz ya. Jadi kita ingin bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Dr. Arif Musa untuk sama-sama melihat apa maksud sebenarnya daripada ayat yang ke-6 ini, agar kita dapat sama-sama menghargai kepada rahmat demi rahmat yang diberikan Allah kepada kita sebagai manusia. Bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Arif Musa, silakan. Okey. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, moga insya-Allah sesi kali ini akan lebih menambahkan keimanan di dalam jiwa kita semua. Ustaz Fazrul bertanya tentang wan najmu ya Ustaz. Ya, betul. Kebetulan sebelum ni ada surah An-Najm disebut kan. Jadi di dalam surah ini disebut wan najmu wasyajaru yasjudan, iaitu ayat yang ke-6. Dia datang selepas asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu di sini para ulama menjelaskan bahawa ada dua pendapat sebenarnya Ustaz. Ada dua pendapat. Jadi an-najmu ada disebutkan an-nabat alladhi laisa lahu saq. Maksudnya tumbuhan yang tidak ada batang. Maksudnya dia macam yang dipanggil apa? Pokok renek. Oh, macam tu bunyi dia. Saya pun duk mencari apa bahasa Melayu tu panggil apa ya. Tapi pokok renek maksudnya dia tidak ada batang lah. Sebab tu selepas itu disebutkan tentang asy-syajar ataupun asy-syajar ni pokok yang ada batang lah. Jadi semua pokok-pokok yang besar semua termasuk dalam asy-syajar. Wan najmu adalah pokok-pokok yang renek dipanggil tadi. Tetapi dalam masa yang sama juga ada setengah ulama yang berpendapat an-najmu ini kembali kepada makna yang kita biasa dengar, iaitu bintang. Dan bintang wan najmu wasyajaru yasjudan, yang mana bintang dan pokok sama-sama bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pendapat yang kedua ini sebenarnya disokong juga dengan ayat yang lain, iaitu di dalam surah Al-Hajj kalau tak silap saya, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibal. Yang mana di dalam ayat ini jelas menunjukkan bahawa antara yang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah bintang di dalam ayat ini. Jadi kalau kita tengok ayat yang sebelah sana dan kita tengok kepada ayat ini, maksudnya seolah-olah dia seolah-olah dia sama. Tetapi dalam masa yang sama saya rasa kedua-dua pendapat ini kita boleh pakai. Kita boleh pakai. Dia sebenarnya khilaf di dalam ilmu tafsir ini adalah dalam bab ini lebih kepada khilaf yang mana dia tidak bercanggah. Jadi kedua-dua khilaf ini, kedua-dua pendapat ini kita boleh menerima dan kita boleh pakailah dalam kita menterjemahkan Al-Quran. Sebab tu kalau kita lihat dalam kitab terjemahan di depan kita ini, dia menterjemahkan kepada tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon. Maksud dia mengambil pendapat yang pertama tadi. Okey. Tapi saya nak tambah sikitlah Ustaz, pada ala-ala kita dah sampai pada permulaan surah An-Najm ni. Saya terlihat satu tafsir yang agak menarik lah tentang awal permulaan surah Ar-Rahman ni. Surah Ar-Rahman, maaf. Jadi kalau kita lihat surah Ar-Rahman ini, dia membincangkan tentang nikmat-nikmat. Betul tak? Ya, Allah SWT akan mula menceritakan tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada manusia. Kemudian diakhiri dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana lagi nikmat Tuhan kamu yang kamu dustakan. Tapi kita tengok nikmat yang pertama disebut adalah Ar-Rahman, kemudian Allamal Quran.
Maksudnya nikmat yang paling besar sebenarnya yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada umat manusia adalah agama ini. Yang mana ia bersumberkan daripada Al-Quran. Kan, walaupun selepas ini disebutkan tentang asy-syamsu wal qamar wan najmu wasyajar was samaa rafa', tetapi yang pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di sini adalah 'allamal Quran. Jadi inilah sebenarnya nikmat yang kadang-kadang ramai yang tidak sedar. Yang lain itu kita sedar. Macam contoh 'allamahul bayan, pertuturan kata. Boleh bercakap. Kalau tak boleh bercakap, tak kesusah. Kan kita semua sanggup pergi terapi, bawa anak pergi speech therapy apa semua kan. Kalau katakanlah asy-syamsu wal qamar, katakanlah ada masalah dengan bumi, matahari dan bulan, kita semua akan sedar kan, wan najmu wasyajar dan semuanya lah. Tetapi kita kadang-kadang apa yang kita lalai dan kita alpa adalah nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pertama di situ. Dia 'allamal Quran. Mungkin saya nak tambah sikit lagi, iaitu kalau kita pergi kepada ayat yang ke-6, dia menunjukkan bahawa segala makhluk yang ada di atas muka bumi ini selain daripada as-saqalan, iaitu selain daripada jin dan manusia, mereka semua sebenarnya sujud tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma manusia saja kita kadang-kadang alpa dan lalai lah, dan juga jin. Wallahu jadi itu adalah penerangan tentang rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu wan najmu wasyajaru yasjudan, dah diberikan pokok renek, pokok besar misalnya, ataupun kalau diterjemahkan sebagai bintang, ini semua ni ada fungsi, tetapi mereka pun bersujud kepada Ar-Rahman. Jadi segan jugalah kita ustaz ya, bila banyak-banyak Allah bagi ini, mereka memberi manfaat pada kita, mereka bersujud. Kalau kita ini tidak bersujud, memang tak ada manfaat, betul lah tu. Kan ya, jadi ini yang kita belajar daripada ayat ini, dan sudah tentunya bagi menghasilkan manfaat yang besar, kita bersujud itu lambang keberagamaan, dan itulah yang diajarkan dalam Allamal Quran sebentar tadi. Baik, kita bergerak kepada halaman yang seterusnya, halaman 532 ya, ayat yang ke-29. Kita nak lihat bersama berkaitan dengan di bumi ya, di langit, semuanya yas'aluhu, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 29 hingga 30 kita baca sama-sama untuk sama-sama kita memahami apa yang dimaksudkan dengan istilah kullu yaumin huwa fi sya'n. Bersama Ustaz Tarmizi. Sila Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, kepada Ustaz Dr. Arif. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak baca sekarang ni ayat yang ke-29 dan juga ayat yang ke-30. Mari kita subhanallah, kita gemakan, kita keluarkan suara nikmat Al-Quran yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Moga-moga kita senantiasa diberikan semangat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus mendalami Al-Quran insya-Allah taala. Ayat 29-30 surah Ar-Rahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-29. Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Perkataan yang berulang ataupun ayat yang 31 kali berulang dalam Al-Quran ini, mungkin bahasa zaman sekarang ustaz ya, mungkin 1400 tahun dah lama dah ayat ini bagi tahu ya, tapi kita je yang lalai. Ya, yang lalai. Jadi jangan kita lalai. Ayat 29, apa cerita tentang kullu yaumin huwa fi sya'n? Silakan ustaz. Okey. Terima kasih Ustaz Fazrul. Tetapi manakah Ustaz Fazrul tadi menyentuh tentang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, saya nak tanya Ustaz Tarmizi sikitlah. Dulu Ustaz Tarmizi maka hafal Quran. Masya-Allah. Ini antara surah yang agak susah untuk betul kita nak sambung. Betul. Mencabar, agak mencabar. Betul, sebab selepas fabi ayyi ala tu nak sambung apa tu lepas tu? Kan. Dia kalau macam Dr. Arif, kita boleh tanyalah. Allah. Kita tebuk kan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dia nak sambung yang mana? Dia bolehlah.
Pasal dia banyak kan 31. Ya, 31. Nak yang mana? Jadi kebiasaannya para hufaz ni kadang-kadang dia melompat-lompat. Betul. Dia lompat-lompat. Jadi memang siapa yang hafal Quran dapat surah Ar-Rahman, memang dia kena bagi perhatian yang lebih lah. Dia kena tahu susunan apa semua dengan elok, ya. Okey, sajalah selingan Ustaz. Minta maaf Ustaz. Okey, tentang ayat yang ke-29 tu, kullu yawmin huwa fi sya'an. Yang mana setiap masa Allah Subhanahu Wa Taala dalam kesibukan. Kan? Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Kalau kita nak faham, kalau kita nak menghayati ayat ni betul-betul, kita perlu melihat dia lebih dalam 4-5 ayat ke atas. Di mana bermula dari situ Allah Subhanahu Wa Taala nak menegaskan tentang kekuasaannya. Okey, di mana Allah menyebut kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada atas muka bumi ini akan pergi. Semua kita semua akan mati. InsyaAllah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tetapi zat wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan akan tetap kekal. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kemudian sampai kepada ayat yang akan kita bincangkan, yas'aluhu man fis samawati wal ard. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ni meminta padanya semua apa yang ada di langit dan di bumi. Kan? Bermaksud para malaikat pun memohon kepadanya, manusia pun memohon kepadanya. Kan? Baik yang muslim, baik yang kafir. Baik orang yang bertakwa, baik orang yang fajir, orang yang banyak melakukan maksiat, kita semua memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebutkan selepas itu kullu yaumin huwa fi sya'an, iaitu setiap masa Allah Subhanahu Wa Taala dalam kesibukan. Bukan bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala sibuk. Bukan maksud dia sibuk tak boleh buat benda yang lain. Tidak. Bermaksud ayat ni bermaksud dalam setiap masa. Bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala ni dia yang satu-satunya Tuhan yang hak. Dia yang menciptakan dan dia yang mentadbir. Dalam satu masa Ustaz Tamizi, berapa ramai orang yang mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala? Banyak. Kita tengok saja di bumi Arafah nanti. Berapa ramai orang yang akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah mendengar setiap doa yang disebut. Dalam masa yang sama, Allah mengabulkan doa bagi mereka yang layak dan mereka yang sesuai, dan dalam masa yang sama Allah menolak doa mereka. Dalam masa yang sama Allah mentadbirkan alam. Kan? Bulan nak kena keluar juga, bumi nak kena pusing juga, kan? Kucing nak kena minum juga. Jadi semua benda ni kan Allah Subhanahu Wa Taala laksanakan dalam masa yang sama. Itu yang dimaksudkan dalam masa yang sama, semua benda berlaku. Semua benda berlaku. Yang hidup, yang mati dalam masa yang sama. Kan? Tapi dia ada satu yang disebutkan oleh para ulama tafsir yang agak menarik, la yushghiluhu syai'an syai'. Maksud dia tidak akan mengganggu satu urusan tu dengan urusan yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan merasa terganggu. Walaupun banyak benda yang kita minta, banyak benda yang terjadi, banyak benda yang sebenarnya yang kita tahu dan kita tak tahu, tapi Allah tahu dan Allah mentadbirkan semuanya dengan mudah sahaja. Dan ayat ni sebenarnya menjadi muqaddimah juga untuk ayat yang selepas tu. Bukan yang selepas tu, yang selepas lagi satu tu. Pada waktu ni Allah Subhanahu Wa Taala mendengar, mentadbir, kira banyak sangat urusan. Tetapi bila sampai ayat yang ke-31 tu apa? Sanafrughu lakum ayyuhat thaqalan. Iaitu ayat yang ke-31, tetapi di hari akhirat nanti di akhirat nanti kami akan berikan perhatian sepenuhnya. Maksud dia tak ada benda lain dah. Allah Subhanahu Wa Taala akan fokus hanya pada hari pembalasan. Jadi pada masa-masa itu kita hendaklah berjaga-jaga. Lebih-lebih lagi ayat ni adalah tahdid, ugutan kepada orang-orang kafir di luar sana. Wallahu taala a'lam. Terima kasih ucapkan pada Fadil Ustaz Dr. Muhammad Arif Musa yang menjelaskan bagaimana kullu yaumin huwa fi sya'an, itu menjelaskan bahawa Tuhan Allah mempunyai menguruskan pelbagai urusan misalnya perkara yang hanya bergantung kepada Allah, dan tak pernah pula kata pasal banyak sangat tak sempat. Tak sempat ya. Semuanya sempat bagi Allah Subhanahu Wa Taala dalam masa yang sama. Itu sebagai satu peringatan juga Ustaz ya, terutama kalau dikaitkan dengan ayat 31 tadi, nanti akan diberi perhatian. Bukan sekarang tak diberi perhatian juga, tapi Allah bagi uruskan segala-galanya. Bila sampai di akhirat nanti, apa yang kita buat itu, pasal ada orang biasa macam Tuhan rasa tak kisah kot saya buat dosa sikit-sikit pun tak apa kan, ya, pasal Allah sibuk. Ada yang berfalsafah begitu, Tuhan menguruskan benda yang besar-besar, buat apa nak uruskan saya yang kecil, sel-sel yang ada. Tetapi rupa-rupanya segala-galanya Tuhan uruskan, dan
kita tidak terlepas daripada semua perhatian daripada Allah. Bila kena tanya hujung nanti, pelajar-pelajar ustaz ya, dia rasa cikgu kat depan tak nampak dia. Dia buat selamba je, sekali kena panggil. Kan, pada waktu itu akan terkejut bahawa rupa-rupanya sebenarnya cikgu ini baru contoh cikgu kan, belum lagi kalau cikgu dia tak boleh tengok sekaligus tu, dia tengok ujung-ujung je, tetapi Allah melihat kita dari awal sampai saya boleh tambah akhir. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang benda ni, iyyakum wa muhaqqiratidz dzunub fa inna laha minallahi taliba. Maksud dia Nabi SAW memberi pesan, kalau tak silap saya, kepada Aisyah radhiyallahu anha, yang mana berjaga-jaga dengan dosa-dosa yang kamu nampak remeh ni. Sesungguhnya Allah SWT akan menuntut dosa tersebut pada hari akhirat jikalau kita tidak bertaubat dan beristighfar lah semestinya. Jadi peluang pada 10 hari yang awal ini Ustaz ya, pada betul. 10 hari awal Zulhijjah ini peluang untuk kita banyakkan beramal pada siang dan malam ya. Kalau ada yang di tanah haram Ustaz ya, mungkin mereka mabit waktu tengah malam, kita dekat Malaysia ini tengah malam pun bangun juga kan. Dan kalau katakan mereka sana banyak berdoa pada hari Arafah juga, kita ambil kesempatan itu kerana kita yakin bahawa Allah mendengar pada setiap masa. Jadi kita ingin meneruskan pada halaman yang ke 533. Mari kita tengok kepada ayat 41 hingga ayat yang ke-45 bersama Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, kepada Ustaz Dr. Muhammad Arif Musa. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah sahabat Al-Quran, kita nak melihat halaman 533 iaitu ayat 41 atas sekali. 5 ayat kita nak baca lebih kurang. 41 sampai 45 Safas Ya. Baik, jom ibu-ibu ayah sekalian kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Mengapa ada banyak peringatan azab di dalam surah Ar-Rahman? Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Ar-Rahman 'allama al-Quran. Moga-moga kalamullah Al-Quran senantiasa bersinar di hati kita, dan Allah Subhanahu taala beri peluang pada kita untuk kita terus bersama dengan Al-Quran sehingga akhir usia kita. Amin ya rabbal alamin. Safas ya, betul ya. Jadi ini peluang untuk kita selalu mendekatkan diri pada Ar-Rahman ya. Bersama dengan Dr. Arif Musa pada hari ini untuk menjelaskan bagaimana perkataan-perkataan yang ada di dalam surah Ar-Rahman ini amat istimewa sebenarnya ya, bila diakhirkan dengan fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Sudah tentunya nikmat-nikmat yang Allah beri ini kita tak boleh dustakan ya, tak boleh rasa oh saya yang berhak mendapat segala nikmat ini bukan daripada kita, ini adalah daripada Allah. Jadi bila
dengar segala nikmat ini, kita timbul rasa tanggungjawab. Cuma bila kita kembali balik Ustaz ya, kepada ayat yang dibaca pada sebelum rehat tadi, ayat 41 hingga 45, ada ancaman-ancaman ya, tentang apa, diambil pada ubun-ubun dan kaki pada ayat 41 untuk hukuman, ditarik, dan kemudian Jahannam, kemudian hamimin an, air mendidih. Di tengah-tengah surah Ar-Rahman ini ada ancaman. Macam mana pula fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Apa yang nikmat sebalik ancaman-ancaman ini? Silakan. Okey. Soalan yang menarik ya Ustaz Faz, di mana siapa yang membaca surah Ar-Rahman ni memang kalau dia tengok tiba-tiba ada kan ancaman, padahal Betul, kalau betul. sebelum ni cantik je Cantik tentang je. nikmat tiba-tiba ada kapal, ancaman. naik lautan ya, Ya, Maldives lah, betul. semua terbayang kan. Yang ini tiba-tiba api pula. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya lalu diseret ubun-ubun dan kakinya. Kan, kemudian disebutkan pula dalam ayat yang ke-43, hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa, yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Mereka berulang-ulang disiksa di sana di antara air yang mendidih. Okey. Para ulama juga berbincang tentang kedudukan ayat ini. Kenapa ia diletakkan di kala Allah Subhanahu Wa Taala membincangkan nikmat-nikmat, tiba-tiba adanya ayat ini. Ya. Antara pendapat yang diutarakan oleh para ulama mufassirin adalah ayat ini menunjukkan kepada kesempurnaan sifat adil Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kerana seperti mana yang kita tahu, di atas dunia ini ada golongan yang pelbagai. Tetapi secara umumnya kita ada mereka yang beriman dan kita ada mereka yang kufur. Jadi kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak adil, naudzubillah lah, Ya. niscaya semua boleh dapat ganjaran yang sama. Jadi kita yang penat bersolat 5 waktu, berpuasa sebulan, kita yang penat pergi menunaikan haji, alik-alik kat sebelah sana, sama je kita dengan orang kafir. Adakah itu satu benda yang baik? Tak adil lah. Tidak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil, dia memberikan ganjaran kepada mereka yang bertakwa kepadanya, kepada mereka yang beriman kepadanya. Adapun mereka yang kufur, maka akan mendapat balasan yang pedih. Jadi ini juga adalah satu nikmat dalam erti kata kita merasakan bahawa kita bila buat amalan-amalan yang diwajibkan ke atas kita, insya-Allah ganjaran yang kita akan dapat lebih besar dan kita berjaya melarikan diri daripada ataupun melepaskan diri daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi ini antara pendapat yang diberilah, iaitu ayat ini menunjukkan kamalu adlihi wa fadlih, iaitu menunjukkan kesempurnaan dalam keadilan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk juga dalam kita boleh sebutkan juga bila mana Allah menyebut tentang ayat ini, kan, peringatan Allah kepada kita tentang apa azab neraka ini, sebenarnya ia merupakan satu nikmat juga. InsyaAllah. Dalam erti kata kita sekarang dah faham, kita baca, jadi kita bolehlah mencari jalan untuk berlepas daripadanya. Kan? Kan contoh, kalau sebelum satu musibah berlaku, contohlah kalau kita masa Covid dulu, katakanlah kalau setahun sebelum tu dah ada warning tentang Covid. Kan. Jadi kita sebelum nak sampai Covid, orang dah cakap okey nanti tahun depan akan berlaku sekian. Buat persediaan supaya kamu boleh mengurangkan ataupun kamu boleh mengelakkan. Tak ke tu satu nikmat? Betul. Satu nikmat. InsyaAllah. Kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sekarang memberikan kepada kita peringatan. Jadi adakah kita nak mengambil peringatan ataupun tidak? Satu lagi pendapat ni agak menarik juga Ustaz. Banyak pendapat saya bagi Ustaz, tak apa. Ya, silakan. Kita nak Dia belajar. selagi mana Betul. selagi mana dalam kerangka tafsir tu saya suka mengumpulkan supaya bila kita banyak pendapat kita lebih menghargai ayat tersebut. Sebab tu Al-Quran ni satu ayat tetapi dia ada banyak makna. Kan? Dan setiap makna tu menyempurnakan antara satu sama lain. Satu pendapat lagi disebut oleh Al-Imam Ar-Razi dalam tafsir dia, yang mana ayat ini bila Allah SWT kata fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, antara nikmat Tuhanmu mana yang kamu dustakan. So apakah respon kita terhadap nikmat tersebut? Manusia ni dia ada dua golongan dalam respon kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, antara kita bersyukur ataupun kita kufur. Jadi ayat ni sebenarnya nak menceritakan kalau kamu kufur terhadap
nikmat-nikmat yang telah disebutkan sebelum ni, maka di sinilah tempat kamu. Jauh dia pergi kan. Baru sampai Dia sini. kata, jadi kenapa Allah SWT menyebutkan nikmat-nikmat tersebut agar kamu bersyukur, tapi kalau kamu kufur, maka beginilah nikmatnya. Nikmat pula, beginilah azabnya. Beginilah azabnya. Jadi dia ada kaitan. Maksudnya ayat ini seolah-olah dia memberi kepada kita apakah akibat jikalau kita salah bertaamul dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita. Terima kasih diucapkan pada kepada Ustaz Dr. Muhammad Arif Musa yang memberikan beberapa pendapat ulama berkaitan dengan ayat ini, ya. Sudah pastinya bila kita lihat awalnya Ustaz, macam ini azab ni apa tiba-tiba kan, apa yang nak dihargai, ya, daripadanya rupa-rupanya ini adalah tanda keadilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yalah Ustaz kan, kalau ada orang bunuh 1000 orang kan, bila dia kena gantung dia satu nyawa je kan, orang yang terseksanya 1000 keluarga, ya. Tetapi bila Allah adil, orang begini kalau yatufun, maksudnya berpusing-pusing berapa ratus ribu kali dia berpusing dalam neraka itu kerana dia sudah berbuat banyak mujrimun ataupun membuat jaram, dosa, ya, di dalam kehidupan. Dan ini satu nikmat yang kita harap kita minta Allah jauhkanlah Ustaz, ya. Allah beritahu awal. Awal kalau Covid tu dia beritahu awal tu banyak macam-macam kita boleh buat persediaan, tapi ada orang tak percaya Ustaz. Betul ke ada Covid nanti 2-3 tahun kita tak tahu. Jadi dia pun langgar je rupanya. Ia memang adalah sesuatu yang betul. Jadi kalau ada peraturan, ada orang kata dalam Quran ni banyak cakap pasal neraka ni Ustaz ni, mengapa tak cakap yang indah-indah sahaja? Jadi dah ada jawapan lah hari ni. Rupanya yang indah-indah tu hanya ada orang yang buat indah lah kan. Tapi betul. Kalau dia tak indah, tidaklah indah. Inilah balasan yang adil dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berganjak kepada surah Al-Waqiah pada halaman 534. Ada 3 kategori manusia yang diangkat ataupun yang diletakkan pada akhirat nanti. Itu yang kita baca daripada ayat yang ke-7. Mari sama-sama kita lihat ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11 kerana kita nak memberi perhatian kepada as-sabiqun as-sabiqun, siapa mereka, bolehkah saya menjadi sebahagian daripadanya. Ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Juga ayat Ustaz Fazrul tadi, nak dapat yang indah kena buat yang indah-indah. Kalau buat tak indah tak dapat yang indah tu. Betul. Lain macam. Nak terbang Ustaz. Terbang, subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita baca pula ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-11 di permulaan surah Al-Waqiah, muka surat 534. Mari kita cuba indahkan suara kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kuntum azwajan thalathan fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11, ya. Dalam berlakunya peristiwa hari kiamat itu, manusia yang pelbagai jenis, doktor, jurutera, suami, isteri dan sebagainya, akhirnya dipecahkan kepada 3 kategori. Wa kuntum azwajan thalatha, pada 3 kumpulan. Ada kumpulan ashabul maimanah pada ayat nombor 8, ashabul masy'amah pada ayat nombor 9, as-sabiqun as-sabiqun pada ayat yang ke-10. Apa maksud as-sabiqun as-sabiqun yang digelar mereka ini amat muqarrabun? Bersama Ustaz Dr. Arif, silakan. Okay. Terima kasih Ustaz atas soalan yang menarik.
was-sabiquna as-sabiqun ya. Itu kalau diterjemahkan di dalam terjemahan ini orang yang paling dahulu beriman. Orang yang paling nombor 10, orang yang paling dahulu beriman. Jadi seperti mana yang dijelaskan oleh Ustaz Faz sebentar tadi, iaitu kita di akhirat nanti akan dibahagikan kepada 3 golongan, iaitu ashabul yamin ataupun ashabul maimanah. Ashabul maimanah ashabul maimanah, iaitu golongan kanan. Alangkah bahagianya golongan kanan itu. Golongan kanan ini adalah kerana mereka menerima catatan amalan mereka dengan tangan kanan. Golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri tersebut. Itu golongan yang kedua. Kemudian disebutkan satu golongan yang ditunggu-tunggu, satu golongan yang kita paling harap agar kita berada dalam golongan tersebut, iaitu golongan para anbiya, para salihin, para apa lagi, syuhada, iaitu golongan as-sabiqun as-sabiqun, iaitu orang yang sentiasa berlumba-lumba untuk mengerjakan kebaikan. Golongan as-sabiqun ni adalah satu golongan yang mana mereka ini sentiasa kalaulah dapat perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan berlumba-lumba untuk cuba mendapatkan ataupun cuba melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka melaksanakan segala amalan-amalan yang wajib. Dan mereka tambahkan pula dengan amalan-amalan yang sunat. Mereka meninggalkan segala perkara yang haram dan bahkan mereka meninggalkan juga perkara-perkara yang makruh. Jadi siapakah golongan ini? Jadi ulama adalah memberikan mereka menyebut beberapa golongan lah. Jadi semestinya al-anbiya termasuk dalam as-sabiqun, tidak ada masalah. Al-anbiya termasuk juga para rasul semestinya sebelum itu. Kemudian para salihin juga termasuk dalam golongan ini. Kemudian ialah di kalangan kita inilah siapa yang boleh mencapai. Kerana golongan as-sabiqun ni mereka yang martabat yang paling tinggi. Martabat yang paling tinggi. Kan? Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala bila mereka ini berkorban untuk Allah di atas dunia, sebab itulah Allah memberikan mereka darjat, iaitu mereka berada dekat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ulaika al-muqarrabun. Kalau kita lihat menjadi dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu pun nikmat yang paling besar. Kan? Didahulukan sebelum fi jannatin naim tu. Sebab kita dekat dengan Allah, itu sendiri sudah satu nikmat yang kalau kita dekat dengan orang kaya Ustaz ya, lepas tu tapi ulama ada juga cerita tentang benda ni ya, iaitu dia beza bila kita dekat dengan Allah dan juga kita dekat contoh dengan pemerintah. Contohlah kan, bila kita dekat dengan pemerintah, bila kita jadi kita kata dalam hulu balang yang panggil. Hulu balang lah macam tu lah kan. Dia mak kilau ni. Tak tengok lagi Ustaz, tak tengok lagi. Tapi kita katalah contoh mereka yang dekat dengan pemerintah, mereka kena serve pemerintah tersebut. Mereka kena berkhidmat untuk pemerintah tersebut. Kan? Ataupun kalau kita dengan orang yang kaya, kita perlulah laksanakan apa yang diminta. Barulah dapat. Tetapi berbeza dengan bila kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menyediakan semua kan untuk kita. Kan kita hanya perlu tunggu sahaja nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beri dan beri dan beri dan beri. Maksudnya Ustaz, kalau katakan kita dekat dengan orang kaya tu, kita kena bekerja untuk orang kaya. Tapi kalau dekat sini kita kerja sikit je dekat dunia ni. Kat sana tak payah kerja dan di masa kita di dunia, kita belum muqarrabun lagi. Muqarrabunnya di sana. Harap-harap kita lah, saya cakap kita tu harap-harap amin agar kita semua di sini dan juga tuan-tuan dan puan-puan di luar sana lah. Kita mengharapkan diri kita termasuk dalam as-sabiqun as-sabiqun. Ataupun dalam ayat yang lain sabiqun bil khairat, yang sentiasa berlumba-lumba. Sebab tu kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran banyak disebutkan tentang ayat-ayat begini. Contoh, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum di dalam surah Ali Imran. Bercepat-cepatlah kamu, bergegaslah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhan kamu. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum dalam surah ayat yang lain. Bergegas, berlumba-lumbalah kamu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita agar kita berlumba-lumba dalam melaksanakan amalan kebajikan. Sebab tu antara ulama tafsir bila disebut as-sabiqun, dia kata antara golongan ini adalah asra'uhum rawahan ataupun dhahaban ilal masjid. Maksudnya orang yang
paling awal pergi ke masjid Pun dikira. pun dikira dia termasuk dalam sifat-sifat orang as-sabiqun itulah kan. Antara dia lagi ahlul Quran, ada disebutkan juga mereka yang menjadi ahlul Quran kerana mereka mengorbankan kehidupan mereka itu untuk berkhidmat untuk Al-Quran. Moga Allah SWT jadikan Amin, kita ya semua Rabbal jugalah Alamin. dalam golongan itu. Jadi dia boleh beberapa jenis manusia yang boleh tergolong dalam as-sabiqun ni, dan kita berharaplah agar kita semua termasuklah. Amin Allah. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga pada 10 hari yang terawal daripada Zulhijjah ini kita memanjatkan doa agar kita menjadi as-sabiqun Ustaz ya. Amin. Agar Amin. kita dekat dengan Allah ya, ulaikal muqarrabun, kerana di dunia ini cuba ya kita bercepat bersegera dalam mendekatkan diri pada Allah SWT. Bagi tuan-tuan yang salah satu amalan pada 10 Zulhijjah ni menuju kepada korban lah Ustaz ya. Betul. Ya, betul. Korban itu, raya korban itu adalah kerana kita nak membanyakkan lagi pengorbanan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berganjak kepada halaman seterusnya, halaman 535, di mana ada istilahnya pada ayat 27 38 itu, 27 hingga 38, ashabul yamin ya. Ashabul yamin, dan tadi kita bincang as-sabiqun Ustaz ya. Ashabul yamin dengan as-sabiqun kalau dalam surah Waqiah ni ganjaran demi ganjaran. Ya, betul. Tapi kalau Ustaz boleh dalam masa seminit dua yang berbaki ini, apa beza ashabul yamin dengan as-sabiqun agar saya taklah termasuk jatuh kan. Nak ashabul jatuh sikit pun ashabul yamin, jangan jatuh nombor 3 je. Itu ashabul masy'amah. Silakan Ustaz. Okey, beza dia mudahlah. Di mana as-sabiqun adalah mereka yang berlumba-lumba melaksanakan kebajikan, mereka yang berlumba-lumba untuk meninggalkan maksiat dan juga benda-benda yang makruh pun mereka tinggalkan. Adapun ashabul yamin adalah orang yang beriman, tetapi kita fahamlah tingkatan iman ni, kita fahamlah ya. Kadang-kadang mereka yang orang yang beriman ni yang bukan golongan as-sabiqun, ada di kalangan mereka yang kena masuk neraka dulu, kemudian dibakar, diazab, kemudian barulah dibenarkan untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kalau dalam hati seseorang itu ada iman, walaupun kecil pun iman tu, dia tetap akan masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka ini yang buat maksiat, yang ni, tetapi kalau mereka masih lagi dalam kerangka orang Islam, iaitu orang-orang yang berserah diri kepada Allah, yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan termasuk dalam golongan ashabul yamin. Adapun yang up tadi adalah mereka yang kita kata beramal beribadat, yang belum itu level yang lagi satulah. Satu mudah dia lah, secara mudah ya. Jadi itu adalah panduan bagaimana kita nak memastikan Ustaz ya, menjaga iman kita. Dan sudah tentunya kalau katakan nak jadi as-sabiqun, kita bersegera apa saja perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita tergolong daripada as-sabiqun. Kita berdoa di hujung ini sama-sama, kita harapkan, kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah izinkan kita menjadi as-sabiqun, mendapat ganjaran yang hebat kerana kita sentiasa mendekatkan diri kita kepada yang esa. Bersama Fadil Ustaz Dr. Arif Musa. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-firdaus al-a'la. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jadilah kami dari kalangan golongan as-sabiqun. Kau jadilah kami dari kalangan ahli syurga. Berikanlah hidayah kepada kami dan taufik kepada kami agar kami sentiasa mengerjakan amalan-amalan kebajikan dan agar kami menjauhi segala amalan maksiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Fadil Ustaz Dr. Arif Musa yang memimpin bacaan doa dan juga berkongsi permata Al-Quran daripada surah Ar-Rahman dan surah Al-Waqiah. Terima kasih juga kepada Ustaz Tarmizi bersama Ustaz ya. Kita doakan pada tuan-tuan juga dapat sama-sama terus aktif dalam tabung gerakan Al-Quran untuk sama-sama menyumbang. Dan hari ini kita harapkan sumbangan tuan-tuan 10 hari yang terakhir, bukan terakhir, terawal. Biasa Ramadan yang akhir, ini yang terawal, ianya adalah ganjaran yang besar yang Allah terima dan ia
tanda bahawa saya ini ingin menjadi as-sabiqun as-sabiqun, salah satu platformnya dengan tabung gerakan Al-Quran. Dan bagi tuan-tuan yang ingin mengendalikan program Quran di mana saja, ada kekangan, idea, bajet dan sebagainya, berhubung dengan nombor yang tertera, kerana kita yakin sumbangan bahagian dari rakan-rakan kita itu perlu kita manfaatkan untuk meluaskan lagi capaian Al-Quran ke dalam hati individu di sekeliling kita. Kita bertemu lagi dalam halaman baru pada hari esok, insya-Allah. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.